Okay, alright. So kelas kita tidak lama, cikgu mau bincang 3 soalan je. Jawab 3 soalan ni memang ambil masa sikit lah untuk faham lah apa sebenarnya yang dimaksudkan lah. So soalan-soalan beginilah yang akan kita jumpa masa SPM lah. Jadi kita kena faham betul-betul lah. Uh, macam soalan yang macam ni kan dia dia perlu kita bincang lah. Kalau macam soalan yang simple kita kita tidak akan bincang begitu begitu banyak lah. Itu kamu boleh buat sendiri. So, kalau juga baca soalan ni pun macam memang perlu ambil masa untuk faham lah. Okey, jadi kita tengok soalan ni sama-sama. Kalau yang sudah kalau yang sudah ni kan, yang sudah baca, ah, yang belum baca tak apa kita baca sama-sama. Okey, okey, ni soalan nombor 1 ah. Raja 1 menunjukkan 33 keping kad penombor yang dikeluarkan dari suatu dek. Maksudnya susunan kad lah. Okey, dan disusun untuk membentuk suatu janjang aritmetik. Okey, kita fahamkan dulu ayat tu. Kita ada 33 keping kad. Maksudnya setiap keping kad tu ada nombor. So kita tidak tahu apa nombor-nombor dia lah. Tetapi susunan nombor tu membentuk satu janjang aritmetik. So bila kita cerita janjang aritmetik, maksud dia kita ada beza sepunya, kita ada D. So beza sepunya ni, bagi yang tingkatan 4 lah, cikgu akan ulang balik lah. Beza sepunya ni, maksudnya contohnya kan, 2, 4, 6, 8, dia berterusan saja begitu dengan penambahan kan, tambah 2, tambah 2, tambah 2. So ini maksud dia janjang aritmetik ataupun berkurang. 7, 4, 1, negatif 2, dia berkurang negatif 3, negatif 3, negatif 3. So bila susunan nombor tu membentuk satu pola yang seragam, maksudnya tidaklah tiba-tiba sini 8, lepas tu 10, lepas tu tiba-tiba 15. Itu bukan janjang aritmetik sudah tu. Sebab dia tidak ada susunan dia. Okay? So, bila ada susunan yang tertentu, susunan yang tetap, dia membentuk janjang aritmetik. So, jadi kita tidak tahu D dia berapa, tapi kita tahu ada D dia. Tapi kita tidak tahu apa dia sebenarnya D dia tu. Dan bila kita ada janjang aritmetik, kita perlu ada juga sebutan yang pertama pun kita tidak tahu. Tapi kita refresh balik, kita ada formula sebutan ke N, ialah A tambah. So formula tidak payah hafal, memang dia bagi dalam exam lah. Dan kita ada hasil tambah. Hasil tambah dia dah panjang sikit, N kedua, 2A tambah N tolak 1 D. Okay, so dengan itu D itu ialah beza sepunya. A ialah sebutan pertama lah. Nombor yang pertama yang di depan tu. Kalau suara cikgu tidak jelas, bagi tahu lah. Kalau ada macam ada tidak faham lah. Okey, kita mau fahamkan dulu soalan ni. Okey, lepas tu dia susun nombor tu. Tanda soal tu maksudnya kita tidak tahulah siapa yang pertama tu lah. Ini kita punya A lah, kita tidak tahu. Lepas tu dia bagi tahu diberi kad P, Q dan R. Terletak di tengah-tengah susunan dan kad X, Y, Z merupakan 3 kad yang terakhir. Cari hasil tambah nombor-nombor yang terdapat pada semua kad tersebut. Okey, jadi kita ada banyak maklumat yang kurang ni. Maksud dia, cerita di sini ialah, maybe kad pertama tu 3. Lepas tu yang kedua, 6. Lepas tu yang ketiga, 9. Cikgu tidak tahu. Jadi membentuk janjang aritmetik. Jadi, dia tidak bagi tahu keseluruhan tu, dia cuma bagi tahu pecahan-pecahan kecil je dia. So, pecahan yang pertama yang cikgu mau kamu faham ialah yang hujung tu. X, Y, Z. So, Z tu adalah kad yang terakhir. Kalau kita cakap kad yang terakhir ialah T, sebab kita ada 33 kad kan. So, kad yang ke-33. T33. Dan reverse baliklah 32. Dan juga kad yang ke-31. Bila kita tambah ketiga-tiga ni, kita akan dapat 381. Okay. Itu maksud dia tu. XYZ tu tidak melambangkan dia punya susunan dia tu. So, bukan maksud dia
huruf. Kamu kira balik A, B, C, D, E, F, G. Jangan begitu. Itu dia perwakilan saja. So, X ialah yang 31, Y ialah 32, Z ialah 33. Okay. Seterusnya, PQR terletak di tengah-tengah susunan. Okay, dia terletak di tengah-tengah susunan. So, kita ada 33 kad. So, kita split dua. Mesti di sebelah sini 15, di sebelah sini 15. Jadi di tengah tu tinggal yang 3 tu lah. PQR tu lah. Okay. So, maksud dia, P itu, P itu, P itu ialah yang ke-16, ke-17, dan ke-18. So itu kamu kena, ini bukan apa, admit Ini macam kira macam teka-teki lah. Kita mau solve teka-teki ni lah. Okay. So 16, 17, 18. Kalau kita tambah sini ada 15 dan sebelah sana ada 15. Okay. Tapi dia bagi kita 3 di tengah tu. So bila ditambah, jawapannya adalah 201. Okay, selalunya bila kita jumpa soalan janjang yang dua maklumat kita tidak tahu. Kita tidak tahu A, kita tidak tahu D. So maksud dia ialah dua unknown means dua persamaan. Means ialah persamaan serentak. Mesti dia begitu. Syarat dia tu. So, kita cuba dapatkan persamaan pertama dia tu. T16 tambah T17 tambah T18. Persamaan pertama kita sama dengan 201. Cikgu kenapa tidak guna SN hasil tambah? Sebab SN ni mesti secara berturutan. Maksud dia, kalau S16, maksud dia ialah T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 sampai ke T16. Jadi kita tidak payah tengok yang ni lah keseluruhan. Jangan dulu kita pakai keseluruhan. Itu soalan kedua dia minta. Dia minta kita yang langkah yang terakhir tu. Find the sum, cari jumlah tu. Itu nanti kemudian kita pakai baru, kita pakai formula. SN. Sebab dia kira secara berasingan, kad yang ke-16, kad yang ke-17, kad yang ke-18. Jadi kita dapatkan 201. Saya rasa ada, kalau ada yang sudah jawab, okey kalau you ada cara sendiri, okey, no problem. Nanti kita bincang. Nanti cikgu cerita kemudian kalau ada yang sudah dapat. So, kita buat satu-satu. Kita guna formula TN ni. Dan 16 ialah kita punya N. N tolak 1. So, A tambah 15D. D kita tidak tahu. A pun kita tidak tahu. Tambah A tambah 16D. Tambah A tambah 17D. Sama dengan 201. Kasih cantik sikit lah. Kasih dia sebaris lah. Okey, begitu. Okey. Faham ke tidak? Kenapa dia 15, 16, 17? Sebab kita tolak 1. 16 tolak 1. Itu formula tu. 17 tolak 1 dapat 16. 18 tolak 1 jadi 17. Begitu. So, then kita susun balik. Kita ada 3A tambah. Ini patutnya tidak payah calculator lah. Tapi cikgu pakai je calculator. Okay, 48. 48D sama dengan 201. Persamaan pertama kita. Boleh bahagi 3 ke? Oh, boleh. Kalau persamaan serentak, kasih cuba bagi dia paling kecil lah. Ni boleh bahagi 3. Bahagi 3. Bahagi 3. So, kebetulan dia boleh bahagi 3 lah. So, A tambah 16D sama dengan 67. So, asal dia persamaan serentak, kalau boleh bagi dia dalam sebutan yang paling kecil. Okey. Alright. So, ini persamaan pertama kita. Okay. Memang soalan ni ada tricky sikit lah. Cuma konsep asas dia ialah, kamu kena tengok. Kalau A dengan D dia tidak bagi dengan kita, ada dua unknown, maksud dia adalah persamaan serentak. Persamaan serentak yang simple lah. Yang linear lah, yang bukan kuasa dua punya. Okey, kita buat the same thing. P31, 32, 33. Sama dengan
381. Kasih sama macam atas tuh. 381. So, sama juga kita buat. Tambah tolak 1 kan? 30D. Tambah 31D. Kasih tolak 1. Tambah 32D. Sama dengan 1. So 3E tambah kalkulator 93 sama dengan 381. Kasih kecil dia. Saya rasa boleh ni. Saya rasa lah. Tambah 31 kan? 31D sama dengan ya bolehlah. Okey, alright. 127. Persamaan yang kedua. So, saya rasa langkah seterusnya boleh sudah. Tidak masalah. Tapi kita buat sajalah. Tulis sebelah menyebelah. Bagi yang besar di atas lah. Kenapa saya jangan lu kasih tanda lah. Alright. Tambah. Kenapa saya letak begini? Sebab saya mau tolak. Persamaan saya letakkan. Kalau paling senang lah. Kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan ni kita tolak. Bila ditolak, itu tiada. So, sebab tu saya letak tu yang persamaan kedua tu di atas lah. Dapat point. Bahagi. Silap tekan. Tekan bahagi pula. Kenapa dapat point kalau tolak? Pelik. Tapi benar. 27. Tolak 67. D kita akan jadi 4. Lepas tu A pula. You pakai mana-mana persamaan pun boleh. Tambah 16D sama dengan 67. So, tambah 3. Tapi belum lagi selesai ya. Belum lagi menjawab soalan kita. Yang penting ialah kita sudah tahu kita punya kad pertama kita ialah 3. Dan dia bertambah sebanyak 4. So means 3, 7, 11 lah begitu. Dia bertambah begitu. Okay. Alright. So, ada pertanyaan setakat ni? Tidak? Kalau tidak, kita terus. Yes. Okay, kita teruskan lah. Okay, so S33. Kenapa S33? Sebab dia mau jumlah hasil tambah nombor-nombor yang terdapat dalam semua kad tersebut. So, F33, kita masukkan, saya juga tulis formula dulu lah. N per 2, 2E tambah N tolak 1 D. Kalau dalam exam kan, kalau formula tidak markah, so tidak tulis pun tidak apa. Cikgu tulis ya supaya senang sikit kamu mau faham. So, S33. So, 33 over 2. Kad pertama kita ialah 3, kita dapat sudah tadi. Dan 33 tolak 1, D kita 4. Tutup kurung. So, settlekan yang dalam kurungan tu dulu. Jangan terus kira kalkulator darab terus masuk kah? So, kadang-kadang boleh supaya senang kita cari mana yang silap. Mana yang silap kan? 128. Ini boleh kurungan kecil sudah. Okay. So, then tambah 6 darab 33 bahagi 2. 2, 2, 1, 1. 6 lah jawapan. 2, 2, 1, 1. Okay, alright. Soalan ni memang nampak susah. Memang susah. Kalau
tengok saja begitu kan, memang susah. Tapi kalau you faham asas dia ni kan, maksud dia ni kan, dua unknown. Dua unknown maksudnya dua persamaan. Maksudnya persamaan serentak. Jadi kita kena selesai menggunakan persamaan serentak. Macam mana kita mau dapat persamaan pertama dan persamaan kedua? Mesti the first part ialah yang ni, persamaan pertama kita. Dan yang kedua ialah yang di hujung tu. Persamaan ketiga. Kedua tu. Tidak persamaan ketiga. So, abaikan tu PQR XYZ tu sebenarnya jadi perwakilan saja. Dia cuma kelirukan kita saja PQR dengan XYZ tu. Okay? Alright. Semua okay? Okey, cikgu. Okay. Cikgu akan share juga ni PDF ni di grup kalau yang mau rujuk balikkan dengan video ni lah. Okay, next question. Dia ada 3 soalan lah. Just 3 soalan saja lah sebab ini soalan kira soalan aras tinggi lah. Kira soalan kebat lah. Jadi cukuplah 3 soalan lah. Okay. Alright. Seorang tukang kayu ingin membina tangga dengan 7 anak tangga. Okay, alright. Bolehlah 7 lah. Okay, cantiklah. Panjang anak tangga berkurang secara seragam dari 60 cm. Okay, this first one kan. 60 cm kepada 55.5 cm pada tangga teratas. Okey. 55.5 cm. Cari panjang keseluruhan kayu yang diperlukan untuk semua anak tangga. Saya rasa dia cerita pasal tapak dia, kan? Saya rasa tapak dia lah, kan? Dia punya steps tu kan, mana dia letak kaki dia tu kan? Saya rasa 60 cm kan? 60 cm dan juga 55.5 cm. Cari panjang keseluruhan kayu yang diperlukan untuk semua anak tangga. Tengok soalan begini kan sangat mengelirukan kan? Macam, adakah dia jenjang aritmetik kah, jenjang geometri? Berkurang secara seragam. Itu kita punya ni lah. Means is jenjang aritmetik. Dia berkurang dengan kadar yang tetap. Tapi kecil kan dia kurang? Dari 60 cm pergi 55.5. Maksud dia tangga tu semakin naik ke atas semakin kecil lah begitu kan? Okay. So ini pun cerita yang sama juga. A tak ada tahu. D tak ada tahu. Okay, persamaan serentak. Kita ada Cikgu. Yes. Dia 60. Sebab tu dia cakap Good. Yes. Betul kan? Thank you. Nadira. Ya. Okay, betul. Lah 60. Betul. Very good. Dengan okay. So D yang kita tidak tahu. Okay. Lepas itu kita tahu tangga yang ke-7 panjangnya ialah 55.5. Okay, good. 55.5. So satu saja maklumat kurang. Okay, dan bukan persamaan serentak lah kalau begitu. Satu saja maklumat kita kurang. So kita guna yang ini untuk dapatkan dia punya D kita berapa. So D7 sama dengan 55.5. Kita tulis balik formula dulu lah. Sorry, Tn sama dengan A tambah. Betul kah? 7 anak tangga kan? Bagi 7. Okay. So 55.5
Yang mana A, very good. Ada sudah. 7 tolak 1. So use calculator. Calculator. 0.5 tolak 60. Negatif 4.5 6D. So D sama dengan negatif 4.5 bahagi 6 negatif 0.75. Mau letak pecahan pun boleh, letak perpuluhan pun boleh, no problem. Bolehkah dia negatif? Boleh, sebab semakin kecil. Okay. Student, betulkah? Sudah selesai? Apa dia minta ni? Hasil tambah semua. Yes, very good. S? SN. SN, betul. Very good. Okay, so yang penting you tahu dia punya istilah yang dia pakai itu lah. Okay, so ini okay lah, should be okay lah. Berapa anak tangga kita ada? 7. 7, alright. Yang lain okay kah? Okay, cikgu. Ya? Alright. So you calculator. Okay lah. Oh, 04 point. Apa dia punya unit dia ni? TM. Okay. Alright. So kalau dalam exam tulis ke bawah saja. Ini cikgu jimat ruang lah. Supaya kamu boleh nampak lah. So tengok langkah dia pendek saja kan. Yang penting kamu faham. Kenapa dia jenjang aritmetik? Sebab dia berkurang secara seragam. So maksudnya kita punya D kita memang negatif lah. Dan betul. Okay, Nadira, thank you. So sebutan pertama ialah tangga yang pertama. So maksudnya bukan persamaan serentak saja lah. Kita ganti je. Masuk dalam T7 untuk dapatkan dia punya D. Apa beza sepunya dia. So maksud dia berkurang 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, begitulah sampai dia dapat 55.5. Okey, soalan yang kedua.